أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, karuniakan kepada kami ya Allah kasih kepadamu dan mengenali dirimu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pertamanya alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan yang sebentar pada pagi ini, yang kita masih lagi berada dalam bulannya Sya'ban. Dan alhamdulillah kita dah melepasi nisfunya Sya'ban. Ya, mudah-mudahan ayuh terus-menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berkatilah hidupnya kami pada hari ini. Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau berkatilah hidup kami. Alhamdulillah, afwan. Ya Allah, Kau berkatilah hidup kami pada hari ini, pada bulannya Sya'ban, pada nisfunya Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan Kau sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Dan dengan kemuliaan dan keberkatannya Sya'ban, tuan-tuan, alhamdulillah pada pagi ini hujan masih lagi turun. Jangan lupa, bagi tuan-tuan yang sedang on the way ke pejabat, sedang bekerja, berada di rumah, atau di mana saja kalian berada, sekiranya mendengar hujan, jangan lupa berdoa. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, Kau turunkan kepada kami hujan yang berkat lagi bermanfaat. Kau turunkan kepada kami hujan yang berkat lagi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi bila mana berhimpunnya kita pada pagi ini, tuan-tuan, pada tanggal 15 Sya'ban 1442 daripada hijrahnya Nabi SAW. Jadi pada pagi ini, dalam hashtag Santapan Rohani, saya sekadar nak memberi nasihat ke atas diri saya sendiri dan juga bagi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sama ada diri tuan-tuan sendiri ataupun mereka-mereka yang berada di bawah jagaan tuan-tuan, sama ada anak-anak, cucu dan sebagainya, atau mereka yang tuan-tuan mampu boleh sampaikan maklumat ini kepada mereka, iaitu tak dapat tidak, bila mana kita dah nak masuk kepada Ramadan ni tuan-tuan, antara perkara wajibah yang perlu kita semak pada hari ini berkenaan apa dia? Adakah kita telah mengqadakkan puasa-puasa yang lalu? Bila sebut lalu ni ada dua. Bila sebut puasa yang lalu ni ada dua. Yang pertama tuan-tuan, ni puasa yang tahun lepas. Adakah aku dah qada? Dan tahniah bagi tuan-tuan yang telah selesaikan qada, dan tahniah bagi tuan-tuan yang telah menyempurnakan qada. Kadang-kadang ramai di antara kalian yang mengambil kesempatan puasa 6. Bila mana kita puasa 6, dia terus puasa, dia niat puasa qada. Bagus, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh jadi ada di antara kita diuji dengan kesempitan masa, kesibukan dan sebagainya. Tak sempatlah ustaz, ni baru-baru hujung-hujung tahun ni, nak masuk Ramadan ni tuan-tuan, barulah diberi sikit kesedaran dan kekuatan rasa nak qada. Maka tak ada masalah. Yang paling penting tuan-tuan, selagi mana belum mencapai satu Ramadan 1442 nanti, lebih kurang yang tak sampai lebih kurang 14 hari lagi tuan-tuan, maka
masih lagi diberi peluang kepada kita dan kepada kalian untuk mengqada puasa yang lalu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa, bila sebut puasa yang lalu ini bukan semata-mata puasa yang tahun lepas, bahkan puasa yang tahun-tahun dulu. Yang waktu kalian muda, yang waktu kalian bekerja, yang waktu kalian sedang belajar, duduk di universiti, duduk di luar negara, dalam negara dan sebagainya. Sebab hamba bercakap di atas dasar pengalaman tuan-tuan. Banyak bila mana mereka nak semak berkenaan cara pengiraan fidyah dan sebagainya. Antara isu yang banyak, dulu waktu belajar dekat luar negara, kadang-kadang ialah duduk dengan suasana di luar, kekuatan iman tak kuat. Lepas tu kekuatan fizikal pula tak kuat. Akhir sekali tinggal puasa. Dah lah tinggal puasa bila tu? Alah 20 tahun lepas. 20 tahun lepas. Akhir sekali tuan-tuan, mengakibatkan bila sampai sekarang dia masih lagi tak qada, tulis di ruangan komen, maka jumlah hari tidak berganda, hanya fidyah berganda. Nanti sebut bab berganda ni sekali lagi saya nak share dengan tuan-tuan beberapa cerita. Sebab semalam ada satu hamba Allah, dia hantar mesej dekat Messenger tuan-tuan. Bagus soalan dia. Dan saya nasihatkan kepada tuan-tuan, jangan segan bertanya walaupun kadang-kadang kalian merasakan soalan ni macam bodoh je. Jangan tuan-tuan. Jangan segan bertanya. Saya sebagai orang yang diberi amanah untuk bantu kalian, kami dididik. Tak ada soalan yang bodoh, tak ada soalan yang ni nak tanya. Dah. Itu bukan cara kami tuan-tuan. Kerana apa? Amanah yang diberi kepada kami untuk bantu kalian dan bantu diri kami sendiri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita bersama-sama dapat ta'awanu, bantu-membantu dalam perjalanan. Sama ada untuk berubah, untuk memperbaiki diri lebih baik, atau untuk menjadi yang lebih baik. Semalam ada satu hamba Allah tanya. Dia kata, Ustaz, boleh tak? Dia cerita bab fidyah ni. Walaupun tak masuk lagi bab fidyah. Boleh tak Ustaz? Dia nak bertaklid, pendapat negeri lain. Tuan-tuan fokus ni. Boleh tak Ustaz, saya nak bertaklid pendapat fatwa negeri lain yang fidyah ni tidak berganda. Sudah. Maknanya saya dah detect dah. Mesti fidyah dia tu banyak tu. Sampai kan dia risau nak bayar. Soalan dia simple je, Ustaz. Boleh tak saya nak bertaklid kepada mazhab di negeri lain? Saya kata dekat dia, Puan, Malaysia ni ada satu mazhab je. Malaysia ni ada satu mazhab sahaja. Tapi tak tahulah, takut dia Google ke dan sebagainya. Makanya dia tanya kepada saya, dia nak bertaklid kepada pendapat mazhab negeri lain yang mengatakan bahawa tidak perlu berganda pada masalah fidyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Maka dia kata tak ada gandaan dalam masalah fidyah. Sebab dia kata fatwa negeri dia ganda. Ada fatwa negeri lain dia kata tidak berganda. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kata dengan dia, saya kata selagi mana kau duduk di Malaysia ni berpegang dengan pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, bila mana kita tak qada puasa-puasa yang lalu, maka wajib berganda. Kena berganda. Tuan-tuan, kereta baru 3 bulan tak bayar, masuk bulan keempat, interest naik dah. Interest naik. Tuan-tuan ada pilihan tak untuk tidak mahu bayar? Cuba jawab sekejap. Muhammad Soleh mazhab negeri lain dia. Sebab ada semalam Muhammad Soleh ada orang tanya. Tuan-tuan, 3 bulan kereta tak bayar. Saya pun tak tahulah undang-undang kereta ni. Biasa bulan keberapa dah dikenakan interest? Sepatutnya kita kena bayar tiap-tiap bulan kan? Dah kita ambil installment, niat untuk high purchase, niat untuk sewa beli. Sepatutnya wajib kita bayar ikut timeline yang ditetapkan. 5 hari bulan bayar, 5 hari bulan bayar. Takdir kata diuji dengan krisis, diuji dengan kewangan, 3 bulan tuan-tuan tak bayar. Cuba bantu saya jawab sekejap di ruangan komen. Agak-agak masuk bulan ke berapa pihak bank dah kena interest kepada tuan-tuan. Dan bila mana berhubung dengan dunia, tuan-tuan tak kisah pun kena bayar. Sebab apa, dah memang aku lewat. Yang biasa, yang ada ilmu perbankan, cuba kongsi dengan saya sikit.
bulan ke berapa bila kita lewat je bayar, telah dikenakan interest. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sahabat-sahabat di Telegram boleh kongsi, atau sahabat-sahabat di Facebook boleh kongsi. Bulan ke berapa dah kena interest? Nurul Nadiah, bulan pertama dah ada interest. Bulan pertama lewat dah ada interest. Tuan-tuan, ni kalau dah 20 tahun, kalau dah 10 tahun, kalau dah 30 tahun, maka bayangkan, bukanlah kita kata Allah Ta'ala itu, dia nak mengajar kita masalah interest dan sebagainya. Tapi, dari pihak dunia sekalipun, kalau kita lambat bayar, pihak bank dah kenakan interest. Ustaz, memang ada kalkulator fidyah yang tak gandakan kiraan dan mengeluarkan masyarakat? Ya? Ya, memang wallahu alam. Wallahu alam. Kalau kita buka tu, saya kata sekarang ni kalau kita buka dia begini. Walaupun masalah berganda ni satu khilaf di kalangan ulama, walau bagaimanapun saya cuma nak kodkan berkenaan soalan dia tu. Dia kata mazhab lain. Jadi saya nak betulkanlah. Saya kata lah, selagi mana dia duduk di Malaysia, kita wajib berpegang dengan mazhab Syafi'i rahimallahu ta'ala. Maka kebanyakan di antara masyarakat kita berpegang dengan mazhab ulama-ulama kita berpegang dengan mazhab Syafi'i rahimallahu ta'ala. Jadi dekat Sabah kena gandaan. Terima kasih Nabila. Kesimpulannya begini. Yang paling penting, kalau bab dunia ni tuan-tuan, kita jenis tak kisah. Tak kisah. Tak kisah ni sebab apa? Kalau kita 2 bulan tak bayar, ada interest. Sedangkan kenapa kita nak berkira-kira dengan Allah, sedangkan itu kesilapan kita. 20 tahun dah tak qada puasa, 10 tahun tak qada puasa. Maka seolah-olah kita ni nak dipanggil apa? Nak tawar-menawar dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesilapan yang kita lakukan. Jadi maknanya, walaupun saya mengiyakan dulu, ya, memang ada beberapa pendapat yang mengatakan tak ada gandaan dan sebagainya. Nak tanya berkenaan surah terakhir Al-Baqarah? Ya, silakan. Kalau saya sempat, saya terbaca, saya jawab. Cuma kesimpulannya tuan-tuan, di sini dapat digambarkan ialah sejauh mana Allah Ta'ala nak menguji hati kita, nak menguji sejauh mana nilai diri kita untuk berpegang kepada agama. Jadi moral of the story, yang pertama sekali kita boleh ambil ialah, tulis di ruangan komen. Sekarang ni begini, tak payah bahaslah masalah berganda ke tidak. Yang wajib tu qada. Sebelum kita nak bincang masalah ganda ke tidak, saya ulang balik tuan-tuan, yang wajib tu qada. Yang kita mengabaikan masalah qada. Yang kita bergaduh masalah ganda. Betul ke betul? Saya ulang balik. Yang kita mengabaikan masalah qada. Tak ada mazhab, tak ada ulama, tak ada kiai mengatakan bahawa qada itu boleh pilih. Hukumnya wajib bagi yang mampu. Melainkan ada beberapa golongan sahaja. Pertama, orang yang memang tak mampu nak qada dah. Kalau dia qada, kalau dia puasa, mudarat. Bukan kata qada, kalau dia puasa, mudarat. Orang tua, orang yang nyanyuk tu tak ada akal lah. Orang yang tua, tuan-tuan, maka dia kena bayar fidyah sahaja. Sekarang ni kita bahas bagi kita yang masih lagi mampu ni. Mampu berpuasa. Ada kekuasaan untuk berpuasa. Sekarang ni isunya, tak payah kita bahas dulu masalah fidyah. Yang paling penting, yang saya nak sarankan pada pagi ini untuk nasihat diri saya sendiri, dan juga khusus bagi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam hashtag Santapan Rohani, ialah masalah qada. Jadi, apa yang dapat saya nak simpulkan, sebelum kita nak bahas masalah fidyah tu berganda ke tidak, adakah tuan-tuan dah selesai masalah qada? Itu yang paling penting. Adakah tuan-tuan dah selesai menulis? Saya suka menggunakan kaedah numbers. Saya suka menggunakan kaedah nombor. Adakah kalian dah menulis berapakah jumlah yang wajib aku qada daripada akhir balik sampai umur aku hari ni? Tolong jawab sekejap di ruangan komen. Selesaikan isu ini. Dan masalah berganda ke tidak untuk masalah fidyah, yang itu terpulang kepada tuan-tuan nak memilih mana-mana pendapat. Terpulang tu pula dia ada kaedah. Kalau ikut ada kaedah. Cuma saya nak bagi faham ialah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Kita fokus benda yang wajib.
Yang wajib ni kita tak selesaikan. Dok bahas masalah nak pilih negara, negeri, tempat yang kata ganda tak berganda. Macam tadi. Kita dengar di Sabah pun Mufti Sabah mengatakan ada gandaan masalah fidyah. Okey, tak apalah, kita letak tepi dulu. Persoalan yang pertama saya nak bantu tuan-tuan pada pagi ini ialah, adakah tuan-tuan dah selesai tulis? Jawab sekejap di ruangan komen. Tuan-tuan, menulis ni satu benda yang penting. Kata ulama, ilmu ibarat kijang yang liar, kamu kena tambat akan dia. Tambat ilmu dengan apa? Dengan menulis. Dan kalau kita belajar tauhid, Allah Ta'ala pun menulis di atas lauh mahfuz perkara, tindakan, qada dan qadar, apa yang Tuhan nak buat sebelum, semasa, akan datang. Semuanya Allah Ta'ala tulis di atas lauh mahfuz. Agak-agaklah bagi kita yang tak cerdik mana ni, saya lah, tuan-tuan boleh jadi tuan-tuan cerdik. Agak-agak bagi saya ni yang tak cerdik mana ni tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tu yang maha bijak sana, bijak sini, sana pun bijak, sini pun bijak, Allah Ta'ala pun menulis di atas lauh mahfuz segala tindakan yang Tuhan nak buat dulu, kini, selamanya. Jadi agak-agak tuan-tuan, kita yang pelupa ni, kenapa kita tak menulis? Okey, sekejap saya nak baca Nabila dulu. Dulu masa anak dara tak pernah qada puasa sebab masa haid. Sekarang nak qada semua tak sempat, jadi fikir nak bayar fidyah tak boleh. Isu ni lah saya nak bantu Nabila. Bagus soalan Nabila ni. Saya suka soalan Nabila. Dengar baik. Inilah kesilapan banyak yang berlaku tuan-tuan. Kesilapan ni berlaku di mana-mana. Dia sangka dulu tak sempat qada punya banyak, maka dia boleh tukar dengan bayar fidyah. Tak boleh. Tak boleh. Qada tetap wajib kena buat. Bukan semata-mata tuan-tuan bayar je fidyah. Yang masa muda-muda dulu, yang masa anak dara dulu, yang masa baru kahwin dulu, yang masa beranak anak pertama pada bulan Ramadan dulu, lama dah ni. Kalau bayar fidyah je kira settle. Sorry. Itu bukan hukum yang tuan-tuan kena faham. Tiada perlepasan bagi tuan-tuan yang mampu qada dan mampu puasa untuk bayar fidyah semata-mata lepas. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Melainkan orang yang tua, orang yang uzur, orang yang sakit. Tuan-tuan dah sakit sangat. Memang fikir dulu Allah waktu muda banyak tinggal puasa. Waktu belajar dulu duduk di kolej banyak menipu dan sebagainya. Menipu puasa lah. Waktu duduk di luar negeri lagi lah. Sebab duduk dengan Mak Saleh, duduk dengan orang putih, sat lagi segan lah nak puasa dengan environment sebagainya, belajar. Tak apalah, nanti balik qada lah. Dan sekarang ni umur dah 55 tahun. Dah tak selarat, sakit dah. Dengar pula live pada pagi ni. Okey, yang tu saya boleh bagi garanti ada excuse. Excuse-nya bagaimana kalau dia puasa mudarat. Tuan-tuan, mudarat ni satu je. Dia ada berapa kaedah. Tulis kejap di ruang komen. Mudarat yang paling utama, nyawa. Kalau dia puasa, boleh mati. Contoh paling mudah. Mudarat yang paling utama, nyawa. Kalau dia puasa, boleh mati. Dia puasa, boleh sakit. Kalau dia puasa, boleh membawa mudarat dan sebagainya. Bermakna saat lagi, senang kata membawa kematian lah, nyawa. Yang itu, barulah dia boleh pilih untuk bayar fidyah sahaja. Bayar. Jangan kata qada. Bulan Ramadan besok pun dibayar fidyah. Memadai. Tapi ingat, bagi kita yang masih lagi mampu ni tuan-tuan, yang diberi kekuatan, kepada siapa tadi? Nabila. Nabila yang bertanya daripada Sabah tadi. Nabila, no choice. Tak ada pilihan untuk kita bayar fidyah dan kita ingat yang qada tu selesai. Baik, jadi kesimpulannya begini. Dalam waktu yang begitu ringkas, yang saya nak sampaikan ialah, soalan saya begitu mudah, sejauh mana kalian telah menulis nombor? Sejauh mana kalian telah menulis nombor? Ya Allah, daripada aku akhir balik sampai umur aku pada hari ni, agak-agak berapa hari lagi puasa qada aku tak habis. Tuan-tuan, tolong take the challenge buat cabaran ini. Tuan-tuan tak perlu percaya apa yang saya cakap, tapi tuan-tuan buat je. Sebab apa? Di sebalik nombor yang tuan-tuan buat ni, nanti saya akan ajar pula kaedah yang kedua, bagaimana tuan-tuan nak cari kekuatan untuk selesaikan. Sebab apa? Yang ni cerita bab tauhid pula, yang ni kemudian. Cuma soalan yang pertama, saya nak tuan-tuan bantu saya, dan bantu juga diri tuan-tuan jawab di ruang komen.
Yang dah selesai qada tak payah update. Yang masih lagi was-was bermula daripada akil balik. Waalaikumsalam beranda batu, sahabat. Dah? Bermula daripada kalian akil balik. Lebih-lebih lagi perempuan. Dah? Perempuan. Dah kira dah 100 hari. Bagus. Nor-nor. Okey? Nanti saya bantu pula. Lebih lagi pula perempuan yang pastinya tinggal puasa kerana haid dan sebagainya. Dah dengar cerita tak? Perempuan tinggal puasa kerana haid. Dah? Saya rasa sekarang ni 2022. Sekarang ni 2021. 10 tahun lepas. 10 tahun lepas lebih kurang 2010, 2011. Dengar dah cerita ni bagus. Ambil manfaat. Waktu tu saya ceramah di masjid. Tak nak sebutlah masjid mana. Di Shah Alam, di area Shah Alam sana. Waktu tu saya menghuraikan masalah qada, puasa, fidyah dengan whiteboard dan sebagainya. Nanti insya-Allah saya akan bantu tuan-tuan cara pengiraannya agar tuan-tuan boleh bantu diri tuan-tuan sendiri dan bantu orang-orang yang kalian sayang. Cuba like sikit, bantu dah, belanja love. Baik, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Habis ceramah tu tuan-tuan, satu datuk ni dia panggil saya pergi rumah dia. Besar rumah dia, dah. Kalau saya tunjuk jalan tu, tuan-tuan tahulah kalau di Shah Alam ni memang dia rumah dia betul-betul dekat bucu tepi jalan tu. Dekat dengan traffic light, dekat bucu tu itulah rumah dia, tersergam indah. Saya masuk rumah dia tuan-tuan. Datuk tu panggil saya, jemput saya. Lepas tu dia hajat dia nak kira masalah fidyah. Hajat dia untuk minta saya kira fidyah. Saya pun kira lah, kira. Dah. Jumlah yang berapa hari yang datuk wajib kena qada, dah. Kemudian berapa fidyah yang dia kena bayar. Dapatlah lebih kurang dekat berapa ratus, dekat 1000 lah, tak banyak. Tak banyak, dah. Sebab jumlah tak banyak, dia cerita waktu dia dekat London dulu. Waktu dia dekat London ada 2-3 tahun waktu tu. Dia berkhidmat, lepas tu dia tak puasa. Sampai sekarang benda ni dia masih lagi ingat. Kira. Dapatlah lebih kurang dalam 900 something lebih kurang. Habis. Lepas tu, bila dah habis datuk ni kira, lepas tu isteri datang. Datin lah, saya panggil datin lah. Datin ni pun datang tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nak minta tolong kirakan fidyah dia. Saya pun tanyalah satu persatu. Cerita ni bagus sangat kalian ambil manfaat. Satu persatu. Yang pertama, jawapan ni ialah, Ustaz, saya daripada remaja, daripada akhir balik sampai sekarang ni, memang of course lah tinggal puasa. Of course lah tinggal puasa, every year tu tinggal puasa. Kemudian datin qada ke? Saya tak pernah qada pun. Tinggal puasa 5 hari tak pernah qada. Tinggal puasa 10 hari tak pernah qada. Tinggal puasa 8 hari tak pernah qada. Begitulah silih berganti tiap-tiap tahun. Okey. Lepas tu saya kira tuan-tuan, dah. Dapatlah tak banyak. Jumlahnya hampir 3000 lebih. 3000 lebih, dan ada certain hari yang dia wajib qada. Wajib qada tu berapa hari entah, dalam 300 lebih kurang, 300 lebih hari. Dah. Lepas tu yang dia kena bayar fidyah lebih kurang dekat 3000 lebih. 3000 lebih. Baik. Kemudian nak dijadikan cerita lagi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Datuk tu tulis cek dah. Tulis cek, nak bagi cek dekat saya. Jumlah fidyah isteri dia dengan jumlah datuk ni lah, digabungkan sekali nak bayar, bagi cek kepada saya. Lepas tu datin tu tanya, ambillah pengajaran tuan-tuan dah. Ustaz, ni kalau saya bayar fidyah ni, yang hari tu kira lamsam ke? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ustaz, kalau saya bayar yang 3000 lebih ni, tu yang 300 hari tu kira lamsam, kira selesai ke? Sudah. Saya kata, maaf datin, dah. Sekalipun datin bayar 10 kali ganda daripada ini, dah, dia tetap tidak menyelesaikan 300 hari tu. 300 hari lebih tu datin wajib kena qada. 300 hari lebih tu datin wajib kena qada. Cuma kiraan untuk akan datang tak berganda dah. Sebab tu penting bila kita faham masalah ni. Yang berganda ni sebenarnya kalau tuan-tuan dah selesaikan sebelum ni, dia akan jadi lebih mudah. Saya bagi contoh lah formula yang paling mudah. Dengar dulu . Saya bagi contoh kes datin tadi. Contohlah datin tu dah bayar 3000 lebih. Lepas tu dia ada baki hari yang dia kena qada 300 hari. Kita katalah 300 hari. Tuan-tuan, calculationnya mudah.
Kalau dia dah bayar 3,000 lebih yang berganda dulu-dulu ni, habis berganda dan sebagainya, dia selesaikan hari ni juga, maka berapakah baki tinggal? 300 hari. Baik. Daripada 300 hari itu, Ustaz, kena puasa hari-hari ke? Dah, puasalah sekadar mampu. Contoh, takdirlah dia sempat qada 50 hari. Contoh dah. Dia sempat puasa 50 hari. 300 hari tolak 50 hari, ada baki 250 hari. 250 hari itu, bila sampai Ramadan nanti, just kali RM2 sahaja. Bermakna berganda tu dah habis dah. Bermakna dia dah selesaikan yang berganda tu, yang baki hari tu dia bawa every year. Dia sempat qada 50 hari, ada baki 250. 250 darab RM1.80. Dia kalau kiraan sebenarnya RM1.08. Tapi saya nak bundarkan dulu, saya nak genapkan untuk mudah kira. Saya katalah RM2. Nanti saya ajar tuan-tuan macam mana cara nak kira fidyah. Yang tu kemudian. Harga secupak beras, yang tu kemudian. Jadi 250 hari kali RM2 bersamaan 500. Siapa dapat sesuatu pada hari ni? Say hi. Dapat ilmu kan? Yang tadi 3,000. Yang ni dah jadi 500. Kan? Kemudian dia bawa pula tahun depan. Campur pula dengan puasa yang baru dia tinggal pada hari ni. Kodok lagi. Contohlah kata, dia dapat kodok 50 hari. Ada baki 200. Untuk next year punya fidyah, 200 itu sahaja darabkan RM2. Jadi 400. Kan lebih berkurangan. Bermakna dia makin mudah. Sebab tu isu masalah berganda ni, ya ke tidak ke, itu bukan masalah penting bagi saya. Tuan-tuan boleh pilih. Kalau tuan-tuan nak memilih mana-mana pendapat yang lain, ada ulama kata berganda, ada ulama kata tak berganda, saya tak kisah. Asalkan tuan-tuan berpeganglah dengan mana para ulama. Cuma kalau tanya dengan saya berpegang kepada mazhab, berpegang kepada pendapat yang mengatakan kena berganda. Cuma yang paling penting, yang saya nak bantu tuan-tuan, sejauh mana tuan-tuan kena qada. Sejauh mana kita kena qada, itu lebih penting. Sebab tu nasihat saya ialah, tuan-tuan, ni nak masuk Ramadan dah ni, tuan-tuan dapatkan nombor dulu. Itu lebih penting bagi saya. Sebab apa? Banyak saya tengok orang puasa qada, qada semayang, qada puasa, hal keadaan tak ada penghujung. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Banyak saya tengok orang yang qada puasa, qada solat, dalam keadaan tak ada penghujung. Bermakna dia tak tulis berapa dia nak qada. Daripada kecil sampai sekarang ni tuan-tuan, dia tak berijtihad, dia tak bersungguh pun, tak himmah nak mendapatkan jawapan yang sebenar. Yang dia tahu, Isnin kami niat puasa qada lah. Isnin kami niat puasa qada lah. Nanti puasa 6 nanti niat puasa qada lah. Sampai bila? Tuan-tuan, sedangkan disunnahkan kepada kita memperbanyakkan puasa sunat. Dengar dah? Tuan-tuan, puasa sunat dan puasa qada, dua kualiti yang berbeza. Qada ni bayar hutang. Sunat ni nilainya lain. Walaupun hukumnya lain. Puasa qada tu wajib. Puasa sunat tu sunat. Tetapi ingat, tuan-tuan, itu hukum. Nilainya berbeza. Saya nak betulkan minda tuan-tuan dulu. Tuan-tuan faham tak beza nilai puasa qada dengan puasa sunat? Saya nampak nombor 100. Apa tadi? Nombor 100. Bagus. Nor, bagus. Bawa 100 hari tu bawa. Saya nak bagi faham ialah, puasa qada tu hutang hutang. Puasa sunat tu satu nilai value yang lebih besar dari tadi. Puasa sunat satu nilai atau value yang lebih besar. Walaupun hukum dia sunat. Saya bagi contoh paling mudah. Semayang Qiyamul Lail. Kalau kita baca karangan para ulama, amalan untuk menghidupkan hati apa dia? Menghidupkan malam. Qiyamul Lail, menghidupkan malam. Ulama tak kata pun semayang 5 waktu. Nabi tak kata pun semayang 5 waktu. Walaupun semayang tu besar. Tapi amalan untuk menghidupkan hati yang nilainya, value-nya, kelebihannya terdapat pada perkara sunat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas? Jadi maknanya sekarang ni
Apa yang saya nak ajar, tuan-tuan betulkan fokus dulu. Dalam beberapa minit terakhir, tulis. Yang pertama sekali, tulis, aku kena dapatkan nombor berapa hari berbaki yang aku wajib qada. Yang pertama, saya nak betulkan fokus tuan-tuan dulu. Aku kena dapatkan nombor berapa hari yang aku kena qada daripada akhir balik sampai hari ni. Tulis. Baik. Tulis tu pula dalam keadaan zon. Ni antara ilmu yang sering saya ajar dalam program Nak Baki Solat. Zon ni apa? Zon ni 75-25. Tuan-tuan tak perlu yakin, tak perlu perah otak. Allah. Tak perlu perah otak. Nak cari betul-betul jawapan. Dia tengok daripada umur dia 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai umur hari ni 40. Tuan-tuan, kalau dapat buat begitu bagus. Tapi sejauh mana kemampuan kita boleh ingat betul-betul. Maka yang pertama, dalam keadaan zon. Zon ni 75-25. Agak-agak, okey, inilah nombor dia. Tulis. Pertama, dapatkan nombor berapa hari yang qada tuan-tuan tak selesai. Satu, tulis. Katalah, agak-agak ustaz lagi 30 hari, ikut tulis. Jangan takut, jangan gentar. Walaupun nombor tu banyak. Saya akan bantu tuan-tuan dengan kaedah tauhid yang betul. Cara yang betul, teknik yang betul. Satu. Yang kedua, tulis. Dah dapatkan nombor. Dah dapatkan nombor. Tulis. Simpan nombor tu dekat mana-mana. Ataupun tunggu nanti buku saya keluar. Saya ada seorang staff, dia tengah push saya ni, Ustaz. Ustaz siapkanlah Ustaz punya buku diary tu cepat sikit. Hari tu dia mesej lagi, cepatkan Ustaz. Sebab benda tu satu benda yang manfaat untuk masyarakat. Saya tuan-tuan ada satu buku. Saya ni banyak buku yang saya nak siapkan. Antaranya buku yang bertajuk Diary Peribadi Muslim. Buku ni bagus sangat. Dia bukan buku bacaan. Dia lebih kepada tuan-tuan tinggal puasa, tulis dalam tu. Tuan-tuan tinggal semayang, tulis dalam tu. Kalau dah qada, tanda. Belum qada, KIV dan sebagainya. Dan buku tu akan menjadi satu buku wasiat yang tuan-tuan boleh turunkan besok kepada keturunan kalian setelah kalian wafat atau meninggal. Meninggal saja, buku dapat kepada anak. Mak ada 30 hari lagi tak qada lah. Anak-anak boleh bantu tak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Anak-anak boleh bantu. Mak ada semayang lagi lah yang 10 hari lagi. Mak tak semayang hari tu waktu sakit. Contoh. Kan mudah. Itu banyak lagi lah. Kemudian nanti saya cerita tuan-tuan. Baik. Setelah tuan-tuan tulis. Dalam keadaan zon. Yang kedua apa dia? Berazam untuk selesaikan. Tulis poin nombor 2. Saya dah kira 110 hari Ustaz. Bagus. Syakilah, tahniah. Okey. Yang kedua, berazam untuk qada, selesaikan. Berazam. Ya Allah, lama dah ya Allah aku lama dah aku tinggal puasa, lama dah aku abaikan tanggungjawab ya Allah, aku berazam untuk qada. Buat berazam untuk qada. Berazam tu, okey, kat sini saya nak selitkan ilmu NBS. Berazam tu tuan-tuan dalam keadaan mencari kekuatan daripada pihak Allah. Yang ni penting. Ramai yang gagal untuk selesaikan qada sebab dia kata apa? Dia ingat kekuasaan datang daripada diri dia, kekuatan datang daripada diri. Inilah cabaran dan masalah tauhid tuan-tuan. Inilah cabaran dan masalah tauhid tuan-tuan. Kenapa tak selesai qada? Tak larat lah, malas lah, takut tak ada masa lah, sibuk bekerja lah. Seolah-olah, maaf saya sebut perkataan ni, seolah-olah Tuhan tu tak wujud. Allahumma salli wa sallim. Di mana akidah kita? Di mana tauhid kita? Kita bercakap seolah-olah Tuhan ni tak wujud. Tuhan ni tak wujud. Minta tolong dengan Allah. Bertawakal kepada Allah. Minta kekuatan daripada Allah. Ya Allah, bantu aku, ya Allah. Aku nak selesaikan 100 hari ni. Aku nak selesaikan 131 hari. Bantu aku, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Aku lemah. Aku tak mampu. Aku malas. Ya, aku banyak cerewet. Aku banyak mengelat. Aku duk kata tu kata, tapi ya Allah, aku sungguh-sungguh kali ni, Allah, aku nak selesaikan qada ni. Sebab apa? Tuan-tuan tak ada pilihan. Bab pidiah, tuan-tuan nak pilih yang berganda ke tak berganda, silakan. Tapi bab qada, tak ada pilihan. Jelas? Berazam untuk qada dalam keadaan, apa dia? Tuan-tuan minta kekuatan daripada Allah. Yang ni ilmu yang power.
Jangan sangka Tuhan tak boleh bantu tuan-tuan. 100 hari nampak banyak lah, setahun dah 365 hari. Kalau 100 hari mau 3 bulan. Tuan-tuan nampak banyak. Tuan-tuan, kalau Tuhan nak permudahkan, jadi tak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi tak? Jadi kalau Tuhan nak permudahkan, Masya Allahu kan, wa ma lam yasya' lam yakun. Benda Tuhan kata jadi, jadi. 2. Yang ketiga, okey, yang ni kesilapan banyak orang tak buat. Fauziah mungkin 30 hari ikut, tak apa, tak ada masalah. Yang penting tulis the numbers. Yang kedua, azam untuk qada. Okey, yang ketiga tulis. Yang ni tuan-tuan ramai orang gagal buat. Tahniah kepada tuan-tuan yang bersama dalam sesi live pada pagi ni dapat ilmu ni. Yang ketiga, bila buka puasa qada itu, dengar. Bila buka puasa qada itu, wajib menyesal. Wajib berazam tak nak buat lagi. Wajib mengaku salah. Tulis. Yang ni yang gagal. Banyak gagal orang buat. Dan kalau yang qada tahun lepas tak perlu. Sebab qada yang terlepas hukumnya lain. Ini yang qada lama-lama. Bila tuan-tuan berbuka je. Ini qada yang bila ni? Yang waktu muda dulu. Okey, buka puasa. Dah buka puasa ni, qada solat ustaz kena tulis. Ya, nanti buat solat kemudian. Bila tuan-tuan berbuka puasa ni, buka je. Tengah-tengah makan tu, ya Allah aku menyesal, ya Allah dulu aku tinggal puasa waktu kecil, waktu mengaji, waktu belajar, waktu duduk di kolej. Aku mengaku, ya Allah aku tak nak buat lagi. Aku berazam, ya Allah aku tak akan ulangi lagi. Okey, yang keempat. Dah? Yang keempat tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku bertaubat, ya Allah, sebab aku lambat bertaubat. Ya Allah, aku bertaubat, ya Allah, sebab aku lambat qada. Tulis. Imam Syafi'i kata, lambat qada juga merupakan satu dosa. Sebab, saya bukan ulang qada yang tahun lepas. Qada yang terlepas dah selesai kita bicara pada pukul 9 tadi. Opening muqaddimah tadi. Yang ni dah masuk cerita qada yang lama-lama. Mana yang lewat masuk, tengok daripada awal balik. Nanti silap faham. Jadi maknanya, bila berbuka puasa ni, ini qada yang waktu bila ni? Qada yang waktu belajar 20 tahun lepas. Yang tuan-tuan tulis 100 hari tadi kan? Bila berbuka sahaja, ya Allah aku menyesal, ya Allah. Ya Allah aku bertaubat, ya Allah. Sebab aku tinggal puasa dulu. Aku minta ampun, ya Allah. Dulu aku tinggal puasa. Aku menyesal, ya Allah. Aku tak nak buat lagi. Aku berazam, ya Allah. Sungguh-sungguh tak akan buat lagi. Yang kelima, dengar. Ya Allah aku bertaubat, ya Allah, sebab aku lambat qada. Kata Imam Syafi'i, lambat qada satu dosa. Qada tu satu dosa dah. Lambat qada satu dosa. Tinggal puasa satu dosa. Lambat qada pun satu dosa. Berapa dosa dah? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas? Dapat nombor 3 tadi? Dapat. Okey. Dan yang keempat, mana-mana yang berbaki itu kena bayar fidyah. Fidyah ni wajib. Fidyah ni wajib. Cuma masalah yang berganda ke tidak, yang tu kalau bertanya dengan saya berpegang kepada mazhab ataupun pendapat yang mengatakan wajib berganda bagi yang lama-lama dulu. Tapi wajib berganda tu berkias. Tengok sejauh mana kemampuan, sejauh mana kekuatan dia dan sebagainya. Sejauh mana kepahaman dia. Tapi kalau tuan-tuan still nak rojok dengan pendapat-pendapat negeri lain yang mengatakan, contoh ada pendapat yang mengatakan tidak berganda, saya tak ada masalah. Itu bukanlah isu yang saya nak perdebatkan. Kalau tuan-tuan nak berpegang kepada ulama' yang mengatakan tak berganda, ahlan wa sahlan. Yang penting pada saya, qada kena buat. Jangan duk sembang masalah berganda ke tidak, qada tak buat. Dah? Dia nak berdebat masalah berganda ke tidak, dia ingat dengan bayar fidyah boleh selesai. Tak selesai. Qada tetap wajib selagi mampu. Qada tetap wajib selagi mampu. Okey, ustaz tak ingat ada atau tidak tinggal. Ya, macam mana nak buat? Syaridah. Saya dah sebut tadi. Cuba perah otak, tulis sahaja. Agak-agak berapa hari tinggal lagi. Okey, ni akhir sekali dah. Masalah syaridah ni, puas syaridah, banyak dah saya terima. Sebab itu saya kata, selesaikan dengan nombor. Kalau tanya istilah tak ingat, confirm tak ingat. Sebab itu hari ini, selesaikan dulu.
buat satu keputusan yang drastik. Ya Allah, daripada akhir balik sampai umur aku hari ni, agak-agak berapa hari lagi aku tak qada. Tulis. Tulis je. Jangan percaya cakap saya, just buat. Tulis. Tuan-tuan, dengan tulisan hari ni akan menyelamatkan ibadat tuan-tuan, puasa tuan-tuan lagi 30 tahun. Kalau umur tuan-tuan Allah Ta'ala beri lagi 30 tahun, insya-Allah selamat. Saya garanti. Sebab apa? Tuan-tuan dah selesaikan. Hari tu aku dah tulis kan? Tuan-tuan tak akan fikir dah yang belakang-belakang lagi. Tuan-tuan tak akan risau dah yang belakang-belakang lagi. Sebab inilah kerja syaitan. Dia mewaswiskan kita. Dah qada ke belum? Dah selesai ke belum? Memang kerja dia begitu. Syaitan itu kerja dia. Jadi sebelum dia mewaswiskan kita, yang Puan Syaridah duk tanya tadi, ingat ke tidak, ingat ke tidak, selesaikan dengan numbers hari ni juga. Tulis. Dah? Trust the process, tulis. Agak-agak kalau Hajah rasa 3 hari, tulis 3 hari. Agak-agak daripada akhir balik berapa hari lagi aku tak selesai, 3 hari lagi kot, tulis 3 hari. Dan kemudian yang kedua, berazam untuk qada dalam keadaan hidup bertuhan. Berazam untuk qada dalam keadaan hidup bertuhan. Yang ketiga, apa dia? Kemudian jangan lupa ketika lepas berbuka puasa, menyesal, bertaubat, berazam tak nak buat lagi, menyesal sungguh-sungguh, dan bertaubat sebab lambatnya qada. Dan yang keempat, bayar fidyah. Bayar fidyah. Dan untuk masalah fidyah ni, saya akan bantu tuan-tuan pada satu lagi live yang akan datang. InsyaAllah saya nak buat satu live khas untuk bicarakan secupaknya beras, segantangnya dosa. Dengan sebab kita mengabaikan bayar secupak beras, kita menanggung segantangnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada hari ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu pasti datang daripada hamba sendiri. Tuan-tuan dah beli poster mahram belum? Ni nak pakai raya besok ni. Dah? Kadang-kadang kita tak kenal siapa bersalam, siapa yang boleh buka aurat, siapa tak boleh buka aurat, siapa boleh sentuh, siapa tak boleh sentuh, siapa batal wuduk, siapa tak batal wuduk, tuan-tuan. Ni, klik je ezy.la/mahram. Ni boleh dapatkan poster mahram. Yang ni kami tak jual. Yang ni nak buat tontonan saja yang ni. Yang ni. Dah? Yang ni ada poster mahram, dia cerita siapa mahram, siapa bukan mahram, mana golongan yang insya-Allah untuk tuan-tuan yang dapatkan poster ni pun, saya akan bantu dalam satu sesi live khas untuk mengajar macam mana cara nak baca poster ni. Dah? Tuan-tuan boleh pergi ke ezy.la/mahram. Jelas? Ma'assalamah wa'ala liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Ya Siti Jamal. Barakallahu fiik.